Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid Mumtaz Pintar 6, apa khabar semua? Alhamdulillah. Muklimah doakan semoga semuanya dalam keadaan sihat dan lindungan Allah, insya-Allah. Baik murid-murid, hari ini kita nak sambung belajar fiqh bab jinayat. Kalau rujuk dalam buku teks muka surat 53. 57. Baik, sebelum itu mari kita sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Semua angkat tangan ya, baca doa bersama muklimah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah terangkan hati kita semua untuk memahami ilmu Allah, supaya ilmu ini dapat memberi manfaat kepada diri kita dan kita dapat manfaatkan kepada orang yang memerlukan. Baik murid-murid, dalam buku teks fiqh muka surat 57, tajuk jinayat. Okey. Ingat lagi tak, minggu lepas muklimah ada minta semua murid-murid baca dan hafalkan pengertian jinayat. Okey, mari kita sama-sama sebut apakah pengertian jinayat. Okey, pengertian jinayat ialah nama bagi perbuatan atau tindakan yang ditegah, yakni diharamkan oleh syarak, sama ada berkaitan dengan harta atau jiwa atau tubuh badan. Okey, ulang semula. Sekali lagi semua pintar 6. Okey, dah ready belum? Okey, alhamdulillah semua dah sedia. Okey, teruskan. Jinayat ialah nama bagi perbuatan atau tindakan yang ditegah, yakni yang diharamkan oleh syarak, sama ada berkaitan dengan harta atau jiwa atau tubuh badan. Okey, itu yang dimasukkan jinayat ya. Maknanya jinayat adalah satu perbuatan yang Allah sangat larang dan sangat tegah. Maknanya apa-apa perbuatan yang Allah tegah atau Allah haram, maka berdosalah kepada sesiapa yang namanya orang Islam melakukannya. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah sentiasa pelihara kita dan supaya diri kita ini terpelihara daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Murid-murid, selain daripada pengertian jinayat, di sini juga kita nak belajar tentang jenis-jenis jinayat. Ya, sebelum ni mungkin murid-murid dah dengar dah, mencuri, merompak, zina, minum arak. Tapi adakah murid-murid faham yang murid-murid sebut itu adalah perkara-perkara yang merupakan jenis-jenis jenayah. Jenayah itu benda yang Allah larang, Allah tegah. Maknanya bila Allah larang, Allah tegah, kita sebagai orang Islam memang tidak boleh melakukan. Bahkan kita kena menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara itu. Okey, jadi hari ini murid-murid disenaraikan jenis-jenis jenayat syar'iyah. Maknanya jenis-jenis jenayat ini yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan perbuatan jenayah yang diharamkan oleh Allah. Apa dia? Yang pertama ialah minum arak. Minum arak ini Allah tegah, dan siapa yang orang Islam yang melakukannya, maka dia akan dihukum. Nanti kita belajar apa dia hukum orang minum arak ni. Okey, yang kedua ialah zina. Zina ini pun sama juga merupakan jenis-jenis jenayat yang dosanya besar. Siapa yang melakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dia berdosa dan wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selain daripada itu, jika dia memang sabit kesalahan, maka dia kena hukuman, kena dijatuhkan hukuman.
Dan seterusnya liwat. Liwat ini apa yang pernah berlaku pada zaman Nabi apa? Nabi apa? Tak ingat ya. Nabi Lut kan? Kan? Pernah berlaku pada zaman Nabi Lut tapi disebabkan kejahilan orang Islam pada masa sekarang ini masih lagi berlaku perkara ini. Jadi kita mohon kepada Allah juga supaya Allah sentiasa jauhkan kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan seterusnya apa lagi? Mencuri. Ini kan sedangkan kita macam tak perasan kan, rupanya mencuri itu adalah satu jenayah yang besar yang Allah larang, yang Allah haramkan. Dan selain itu juga merompak, membunuh dan selain pada membunuh, murtad juga merupakan jenayah yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi murid-murid, itulah tadi jenis-jenis jenayah syar'iyah yang ada diceritakan, diterangkan banyak dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Okey, cuba ulang sekali lagi jenis-jenis jenayah syar'iyah. Okey, apa dia? Okey, semua sekali. Apa dia pertama? Okey, minum arak, zina, liwat, mencuri, merompak, membunuh dan murtad. Setiap perbuatan itu sekiranya dilakukan oleh orang Islam dan sabit kesalahan, maka mereka ini akan diberi hukuman. Dan seterusnya untuk pelajaran kita hari ini ialah apa dia jenis-jenis hukuman syariah. Jenis-jenis hukuman syariah ni ada 3. Yang pertama ialah hudud. Apa dia kelas? Hudud. Okey, yang kedua qisas. Sebut qisas. Ulang semula, qisas. Dan yang ketiga ta'zir. Ulang semula, ta'zir. Sekali lagi dengan mu'allimah, ta'zir. Okey, itulah jenis-jenis hukuman syariah. Ya, sekali lagi, hudud, qisas dan ta'zir. Okey, murid-murid pintanan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam buku ni memang tak ada. Dia tak ada tulis apa dia pengertian hudud, qisas, ta'zir. Jadi murid-murid nak tahu tak apa dia? Okey, sekarang Maklimah nak semua ambil pensel dan tuliskan apa yang Maklimah sebut. Apa dia yang dimaksudkan dengan hudud ni? Hudud ni ialah hukuman. Semua dah sedia belum? Okey. Okey, sedia sekarang Okey, hudud ialah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah. Maknanya, hukuman ni tak boleh berubah. Kita tak boleh ubah-ubah. Sesiapa pun namanya manusia, dia tak boleh ubah. Sebab ini telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu hudud. Okey, seterusnya contohlah. Tadi kan yang pertama jenis jenayah kan minum arak. Orang Islam yang sabit kesalahan, maknanya ada saksi yang menyatakan, ada sekurang-kurangnya 3 orang saksi yang melihat orang Islam ini minum arak, maka hukumannya ialah berdosa besar dan kesalahan ini boleh dihukumkan sebat 40 kali. Dihukumkan 40 kali sebatan. Itu contoh hudud lah. Sebab tu tak boleh kata kesianlah dia orang Islam. Tak boleh. 40 ni banyak sangat. Nak 4 je. Boleh kata macam tu? Tak boleh. Sebab ini hukuman yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian qisas. Qisas ni sebenarnya sama je dengan hudud. Hukuman daripada Allah juga. Cuma qisas ini ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas. Contoh kan, Allahumma salli ala Muhammad, kalau membunuh dibalas bunuh, mencederakan dibalas mencederakan, melukakan dibalas melukakan. Itu contoh qisas. Nanti kita belajar apa contoh-contoh qisas yang lebih tepat lagi ya. Okey, dan seterusnya ta'zir. Apa dia ke ta'zir ni? Apa dia hukuman ta'zir ni? Ta'zir ni ialah kesalahan-kesalahan yang hukumannya merupakan dera penjenayah-penjenayah
tidak dijatuhkan hukuman hudud atau kisos. Maknanya mereka yang melakukan kesalahan itu hukumannya sekadar mendera untuk memberi pengajaran dan peringatan bahawa perbuatan itu adalah salah. Hukumannya tidak seperti hudud dan kisos. Okey, apa tujuan takzir ni? Tujuannya untuk menghalang penjenayah. Penjenayah ni ialah mereka yang melakukan kesalahan itu untuk mengulangi kembali kesalahan yang pernah dilakukan. Okey, nampak tak cantiknya Islam ni? Dia sayang kat kita ni. Sayang kat Mukadimah, sayang kat kamu semua ni, sayang dekat semua orang Islam dekat seluruh dunia ni. Dan Allah datangkan hukuman ini adalah untuk mendidik supaya kita ini menjadi orang yang melakukan apa yang Allah perintah sahaja dan meninggalkan apa yang Allah larang, ya. Jadi murid-murid, untuk menjaga diri kita ini terhindar daripada melakukan perkara-perkara jenayah ini, yang tadi kan kita dah belajar, murid-murid dah belajar jenis-jenis jenayah tu. Maknanya kita selalu memang kena dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, kita kena selalu berdoa kepada Allah supaya kita ini sentiasa sentiasa mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Terhindar daripada melakukan perkara-perkara jenayah. Okey murid-murid, untuk hari ini pelajaran kita setakat ini dulu. Insya-Allah pada lain masa kita akan perincikan apa dia hukuman setiap jenis-jenis kesalahan jenayah syariah ni tadi. Tadi Mak dah bagi contoh satu kan. Kalau minum arak tu sabit kesalahan, apa hukumannya tadi? 40 kali sebatan. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah, sangat-sangat menakutkan. Kita kena sekali rotan pun kita dah sakit kan. Ni lagi 40 kali. Untuk apa Allah jadikan tu? Untuk memberi kesedaran bahawa perbuatan itu adalah perbuatan yang diharamkan dan perbuatan itu yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan semoga para pemimpin kita juga memahami perkara ini dan seterusnya diberi kekuatan untuk melaksanakan hukuman ke atas jenayah mereka-mereka di kalangan orang Islam yang melakukan jenayah ini. Untuk apa? Untuk kebaikan umat Islam di seluruh dunia. Okey, itu saja untuk hari ini. Jadi murid-murid, apa yang Mukadimah harapkan, murid-murid boleh hafalkan dengan baik apa dia pengertian jenayat, jenis-jenisnya, dan minta Allah hindarkan kita daripada melakukan perkara-perkara ini dan seterusnya. Apa dia jenis-jenis hukuman jenayat. Wallahu a'lam. Dan sekiranya ada sembarang pertanyaan, bolehlah WhatsApp ke nombor Mukadimah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.